Kita boleh buat bila kita musafir, kita nak jamak saja pun boleh. Itu 4 rakaat, 4 rakaat. Tu jamak saja. Maknanya berhenti kat RNR, sembahyang Zuhur 4 rakaat, sembahyang Asar 4 rakaat. Boleh? Boleh. Itu jamak sahaja. Ataupun kita nak buat qasar sahaja. Berhenti kat RNR, sembahyang Zuhur 2 rakaat. Kemudian bertolak pula bila Asar, sembahyang Asar pula 2 rakaat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia boleh jamak qasar sekaligus. Iaitu kita berhenti di RNR, kita sembahyang Zuhur 2 rakaat, sembahyang Asar 4 rakaat. Saya rasa yang ni lah yang paling ramai orang buat. Yang ni lah yang paling untungnya. Baik. Jadi untung pun tak apa, pahalanya insya-Allah Allah Taala gandakan. Sebab apa? Sebab kita ambil hadiah yang Allah Taala bagi. Sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu minallahi sadaqatah. Satu sedekah yang Allah Taala kurniakan kepada kita, maka terimalah sedekah Allah. Diskaun Allah bagi ni kita ambil. Insya-Allah pahala makin banyak. Jadi kalau lah pelajar tanya soalan ni, sekarang ni tidak susah macam zaman dulu. Kenapa nak jamak qasar dulu? Juga dulu zaman naik unta, sekarang kereta bukan main lagi. Jadi taklah susah sangat. Kalau tak jamak pun, itulah jawabnya. Sadaqatun tasaddaqallahu biha. Itu sedekah Allah bagi. Faqbalu minallahi sadaqatah. Terimalah sedekah Allah. Dalam satu hari lagi sebut, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka kalau kita buat rukhsah, kelonggaran yang Allah kurniakan, sebagaimana Allah suka kita buat perkara yang tidak rukhsah. Mana Allah suka dua-dua. Baik. Jadi pertama dia syarah bahagian jamak dulu. Sebab jamak ni satu, qasar satu, gabung dua-dua, jamak qasar. Dia pun ceritalah jamak takdim apa, jamak takhir apa. Cuma saya nak bagi tahu kat sini beza syarat solat jamak. Syarat solat jamak antara jamak takdim dengan jamak takhir. Apa manfaat kita tahu beza ni? Okey, pertama kita tengok dulu syarat solat jamak takdim. Solat jamak takdim lebih ketat daripada solat jamak takhir. Dia punya syarat ke banyak tu, sampai 4. Adapun syarat jamak takhir 2 je. Baik. Syarat jamak takdim pertama melaksanakan solat mengikut turutan. Maknanya nak buat Zuhur dulu pun kena buat Zuhur dulu baru Asar. Tu masuk melaksanakan ikut turutan. Kena buat Maghrib dulu baru Isyak. Dia tak boleh nak buat Isyak dulu baru Maghrib. Sebab dia jamak takdim. Tapi kalau jamak takhir boleh. Nak buat Isyak dulu boleh, nak buat Maghrib dulu boleh. Nak buat Asar dulu boleh, nak buat Zuhur dulu pun boleh. Tu saya bagi tahu dia lebih ketat. Okey, pertama niat jamak dalam solat pertama. Niat jamak dalam solat pertama, iaitu dalam waktu solat pertama lah. Dalam solat pertama kita Allahu Akbar, niat jamak saja aku sembahyang Zuhur qasar jamak dengan Asar kerana Allah Taala. Dan kita kena faham niat jamak ni dalam solat pertama. Sama juga dengan solat jamak terakhir ni. Bukan niat jamak dalam takbiratul ihram. Maknanya kita akan takbir kita nak sembahyang Zuhur ni. Allahu Akbar, hati kita saja aku solat Zuhur qasar, cukup lah kerana Allah Taala. Saja aku solat Zuhur qasar kerana Allah Taala. Maknanya tidak masukkan jamak lagi pun tak apa. Dan waktu kita nak niat jamak tu boleh sehingga salam. Ketika takbir tu Allahu Akbar, saja aku solat Zuhur qasar Allah Taala. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Nak jamak ngasar ni. Oh jadi. Maknanya kita niat jamak tu dalam semayang, bukan dalam takbir. Sebab kalau kita nak jamak, kalau kita nak niat panjang, Allahu Akbar, saja aku solat fardu Asar qasar dijamakkan, fardu Zuhur qasar 2 rakaat dijamakkan dengan Asar jamak takdim kerana Allah Taala. Oh, lama ya. So saya bagi yang senang-senang. Saja aku solat fardu Zuhur qasar. Cukup lah. Tak perlu cakap 2 rakaat. Qasar 2 lah. Lepas tu, lillahi ta'ala, semayang. Lepas waktu tengah semayang tu, aku nak jamak dengan Asar ni. Dah beres lah. Itu nak bagi tahu niat jamak tu dalam solat pertama, bukan dalam takbir. Boleh. Kalau nak buat dalam takbir boleh. Kalau nak buat luar takbir pun tak boleh. Dia diberi peluang daripada takbir sampai salam.
Okey, kedua, bersegera melaksanakan solat kedua selepas salam. Tidak boleh diselangi. Ini dia panggil mualat. Buku tu dulu tulis mualat. Mana sudah daripada semayang Zuhur, terus kena bangun semayang Asar. Sudah daripada semayang Maghrib, terus kena semayang Isyak. Dia tak boleh sudah semayang Maghrib pakai roti canai lah dulu, tak boleh. Tak boleh diselangi. Pada jamak takhir ada tak? Tak ada. Dengan makna dia tak wajib mualat, dia sunat mualat. Dia sunat mualat tapi dia tak wajib mualat. Jadi yang ni saya amalkan. Yang mana amal? Saya amalkan ketika ceramah. Saya ni kadang-kadang dipanggil ceramah di KL. Daripada Kelantan pergi KL. Kadang-kadang kita tiba kat masjid tu, orang dah siap dah sembahyang maghrib. Dah siap dah sembahyang maghrib. Kita ni musafir. Siap sembahyang maghrib, orang dah tunggu dah kita nak ceramah. Di KL lah, kat Johor saya solat dulu. Jadi saya ni musafir. Bila saya musafir, saya akan ceramah dulu. Ceramah. So Maghrib saya akan jamak dengan Isyak. Baik. Sudah ceramah semua, bila nak semayang tu, imam tu biasanya dia suruh kita jadi imam. Ustaz mari jauh-jauh jadi imam. Kita pun macam mana jadi imam tak? Aku nak semayang Maghrib pula lepas tu. Tak apa. Kita pun jadi imam. Sudah jadi imam, kita zikir macam biasa, macam orang, sebab dia tidak wajib mualat. Jadi kita semayang Isyak 4 rakaat jadi imam, tak ada masalah 4 rakaat, tak semayang 2 lah, tengok semayang 2, semayang 4 lah. Semayang 4 rakaat, nak semayang 2 pun boleh, tapi pelik lah. Kita qasar makmum ni, kita pun semayang 4 rakaat. Sudah semayang 4 rakaat, astagfirullahalazim, sama dengan makmum semua, doa siap. Lepas tu, kita pun bangun semayang Maghrib 3 rakaat. Boleh, kerana dia tidak diwajibkan berturut-turut. Jelas? Yang ni orang biasanya setengah-setengah penceramah tak? Bila pergi, kita tolak jadi imam, tak boleh. Anak nak jamuk je lagi. Anak pun tak apalah dia cakap gitu. Padahal bolehlah jadi imam. Awak datang jauh-jauh, orang nak dengar suara awak, jadi imam. Lepas tu, dia rasa malu lah pula. Sudah jadi imam tu, terus nak bangun sembahyang Maghrib. Malu. So, dia suruh kita jadi imam. Jadi nak bagi tahu, boleh sebenarnya. Baik. Berkekalan musafir hingga selesai solat kedua. Maksud berkekalan musafir ni biasanya dalam kes ni, kes orang naik zaman sekarang orang naik kereta api lah senang. Katalah kereta api ni rumah dia tu sebelah stesen kereta api. Katalah rumah dia tu di Wakah Baru ataupun di Pasir Mas tu, di Bandar Pasir Mas tu rumah dia kat situ. Jadi bila masuk Maghrib, dia pun semayang Maghrib. Dia pun nak jamak dengan Isyak. Kereta api dia bergerak kan. Waktu tu dia semayang dalam kereta api dia bergerak. Bila sampai saja kat Pasir Mas tu, dia tak siap lagi semayang yang kedua. Tak boleh. Dia tak siap lagi semayang Isyak tu. Tak siap. Sebab dia dah sampai ke tempat. Maknanya dia kena sentiasa jadi musafir sehingga selesai solat kedua. Boleh faham tak? Ini kalau kita naik kereta ni tak lah. Sebab kita naik kereta, kita berhenti sebelum sampai rumah kita. So selesai. Yang ni dalam kes orang naik kereta api. Kalau pelajar-pelajar tanyalah. Orang naik kereta api dan rumah dia tu sebelah stesen kereta api. Itulah dia rumah dia. Jadi kalau dia semayang Maghrib 3 rakaat, lepas tu dia pun angkat tangan untuk semayang Isyak. Tengah duduk rakaat pertama, sampai Pasir Mas. Mana sampai rumah dia dah lah. Maknanya dia sudah hilang status musafir. Boleh faham? Itu contohnya. Kita duk mengajar selama pelajar tak tanya ke apa maksud masih musafir hingga selesai salam ditunaikan. Nak tanya lah ni. Nak tanya sahabat-sahabat lah. Lama dah kita nak mengajar. Pelajar tak tanya tak. Ustaz, apa maksud masih bermusafir hingga selesai salam solat ditunaikan? Pernah tak pelajar tanya? Kalau agak-agak pelajar tanya, cuba Ustaz bagi contoh berkekalan musafir hingga selesai solat kedua. Kita nak bagi contoh macam mana? Itu contohnya. Yang saya sebut tadi. Itulah contoh dia. Gambaran masalahnya. Supaya kita mudah faham. Okey? Baik, kita pergi lagi. Baru satu slide. Bila nak habis ni? Okey, kita buat cepat-cepat, senang. Okey, maksud solat qasar pula. Qasar pula memendekkan. Jadi jamak qasar. Sekarang kita cerita jamak qasar lah. Sebab kita nak qasar kan. Dan nak jamak sekali. Memendekkan solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat. So, kita campur syarat jamak dan syarat qasar. Maka campur ni jadilah macam ni. Jadi apa? Tadi syarat campur dengan syarat jamak tadi. Ni syarat qasar pula.
Jadi kalau kita nak semayang jamak qasar, syarat pertama dilakukan ketika sedang musafir. Yang kedua, telah melepasi sempadan tempat tinggal. Kawasan sempadan tempat tinggal, kalau zaman dulu dia panggil surul balad. Ada pintu gerbang kampung ataupun ada apa nama kota. Jadi zaman sekarang ni ulama ambil mukim Jumaat. Maknanya kita nak start solat qasar tu kita kena lepas mukim Jumaat kita. Contoh saya berada di Taman Universiti. Saya nak pergi Kuala Lumpur. Jadi bila saya dah niat lagi Kuala Lumpur ni, so bila di manakah tempat yang boleh saya nak start solat jamak? Adakah perlu saya bawa kereta dulu sampai 80 km? Baru saya boleh jamak. Sampai Air Hitam baru boleh saya jamak. Ataupun di rumah saya boleh jamak? Atau kat mana? Jawabnya di rumah tak boleh jamak lagi. Di Air Hitam dah boleh jamak. Tapi kalau nak saya jamak kat Skudai boleh tak? Saya nak jamak kat Skudai. Saya dekat Taman Yu. Bila saya dekat Taman Yu, okey. Dah ambil wuduk cantik-cantik kat rumah apa semua ni. Kemudian start kereta sampai je kat Petronas, nak masuk highway nak pergi KL tu. Petronas kan dari situ. Berhenti situ semayang lah. Zuhur 2 rakaat, Asar 2 rakaat. Boleh ke tak? Jawabnya boleh. Sebab itu sudah mukim yang berbeza daripada mukim saya. Jelas. Tapi kalau saya nak semayang kat Petronas Taman Yu, tak boleh lagi. Sebab Petronas Taman Yu masih lagi dalam mukim yang sama dengan saya. Tapi kalau Petronas kat Skudai, kat mula-mula nak masuk highway tu, boleh. Itu dia. Jelas Okey. Telah melepasi sempadan kawasan tinggal. Yang ketiga, tidak berniat untuk menetap melebihi 3 hari. Tidak termasuk hari perjalanan pergi dan balik. Yang ini telah saya jelaskan. Bila tadi. Jelas dalam kelas tadi. Sekejap. Habis bateri. Okey, baik. Tidak berniat untuk menetap melebihi 3 hari. Tidak termasuk hari perjalanan pergi dan balik. Yang ni dalam isu ni kita kena pandai kira lah. Kita nak pergi menetap tu kita kena pandai kira. Cara kiranya tidak termasuk hari perjalanan pergi dan balik. Cara kiranya macam ni. Okey. Saya pergi KL. Pergi ke KL bertolak pukul 8 pagi. Tiba di KL pukul 12 tengah hari. Dan saya nak duduk di sana, Kementerian Pendidikan Malaysia telah tetapkan kursus selama sampai Jumaat. Ustaz kena pergi KL, ada pertandingan hafazah Quran, Ustaz kena jadi hakim, program hafazah Quran, Ustaz kena bertolak hari Senin dan hari Jumaat Ustaz kena balik. Baru habis program. Kemuncaknya hari Jumaat habis program. Kita pun fikir, boleh tak aku nak semayang jamak di sana? On the way tu tidak menjadi masalah. Kenapa? Itu memang kita musafir. Bila kita dah memang diprogramkan untuk duduk sampai hari Jumaat, boleh ke tak boleh kita nak jamak selama kita berada di sana start hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tu? Boleh tak kita nak jamak? Jawabnya kira dulu. Kira bilangan hari. Okey, bilangan hari kena jangan lebih 3 hari. Maknanya jangan 4 hari genap. Itu maksud jangan lebih 3 hari tu. Jangan 4 hari genap. Ni kitab sebut. Sebab tu setengah kitab kata 3 hari, setengah kitab kata 4 hari. Jadi dalam kitab Al-Majmu' ni kata innawa iqamata arba'ati ayyamin. Kalau dia niat dia memang program tu 4 hari cukup, maka dah tak boleh. So sekarang kita tengok. Kita tiba hari Isnin. Hari Isnin tiba. Tiba hari Isnin, hari Isnin tu tidak dikira dalam jumlah 4 hari. Kenapa? Sebab itu adalah hari masuk. Hari kita masuk. So kita tiba hari Isnin, tak kira. So hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jumaat tu dia kira habis hari Jumaat. Barulah kita tidak boleh jamak. Maknanya katakanlah program tersebut mula Isnin sampai Isyak Jumaat.
atau sampai maghrib Jumaat. Sebab hari dalam Islam ni bermula malam. Jadi program akan habis malam kemuncaknya Isyak tu. Isyak tu lah penyampaian hadiah pertandingan musabaqah. Isyak tu pukul 8.30 malam tu itulah kemuncaknya. Jadi bila programnya kata 8.30, kita nak balik semula bila? Kita nak balik semula ke Johor pukul 10 malam. Jadi bila gitulah programnya, maka tak boleh dah kita jamak selama kita berada di sana. Tapi kalau kita nak balik sebelum, bila? Sebelum maghrib, kita boleh lagi jamak. Jelas? Kalau Tok Guru saya kata, nak mudah faham, kau guna tangan dia kata. Tok Guru saya kata lah, kalau nak mudah faham dia kata, kau guna tangan dia kata. Macam mana guna tangan? Guna tangan gini dia tu. Sampai Isnin. Okey, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Kalau Jumaat ni balik, boleh sembahyang lagi. Boleh jamak. Kalau memang kalau Jumaat. Tapi kalau keluar satu lagi tangan, satu lagi jari, maka tak boleh dah. Contoh, sampai Isnin. Nak duduk bila? Nak duduk sampai hari Sabtu. Hari Sabtu baru nak talak balik. Kira Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Oh, satu. Tambah dah satu jari. Tak boleh? Tak boleh? Dah tambah dah satu jari. Jangan ditambah satu jari. Kata Tok Guru saya lah untuk mudah faham. Tak faham lagi? Kalau tak faham lagi tak tahu. Respon sikit faham ke tak? Tapi kalau balik sebelum Jumaat, sebelum maghrib Ustaz, hari Jumaat boleh kan? Yalah sebelum maghrib lah. Sebelum maghrib hari Jumaat. Syaratnya sebelum maghrib hari Jumaat. Maknanya Isnin dah. Isnin kita bertolak dan kita sampai Isnin. So sampai Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jumaat tu kita nak balik sebelum maghrib, tak masuk Sabtu lagi lah. Maghrib baru Sabtu. Maka boleh lagi. Maknanya kita boleh semayang jamak selama kita berada di sana. Tapi kalau program kita tu sampai Sabtu, kira Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Lebih dah, kena tambah satu lagi. Tak boleh lah. Jelas? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misalnya gini, dari rumah dia kata 3 hari program kita kan. Tiba-tiba sampai sana adalah teknik ke masalah ke apa, tambah pulak sehari lebih sehari so. Rana gitu Ustaz? Baik gini. Baik. Yang tu dia ada satu statement lagi dalam nota ni. Kejap lagi. Kita syarah sekejap lagi. Dia satu lagi dia boleh. Baik. Dia boleh kalau nak habis program ni tak jadi. Kalau mula-mula sapa dia bagi tahu dah. Program kita ni sebenarnya kena tambah. Hari pertama lagi dia bagi tahu. Bila hari pertama dia bagi tahu tak boleh dah lah. Boleh faham tak? Sebab program tu memang kita dah dimaklumkan program tu akan ditambah hari pertama. Tapi kalau lagu ni tak apa. Lagu ni diberi sampai 18 hari. Contoh. Saya ni duduk Kelantan, nak datang Johor. Ni contoh yang kedua ni. Saya nak duduk Kelantan, nak datang Johor. Nak duduk berapa hari? Nak duduk 3 hari. Ataupun 2 hari. Nak buat apa? Nak cari kereta, nak beli kereta, kemudian nak balik jual kat Kelantan. Biasalah orang Kelantan buat ni. Orang Kelantan biasanya dia beli kereta kat Johor, dengan harga RM5,000, dia balik jual RM6,000. Jadi dia pun, niat dia, berapa hari? 3 hari aku cari kereta. Dia pun sampailah kat Johor ni, cari 3 hari, tak ada kereta yang berkenan di hati. Tak apalah, kita sambunglah lagi 3 hari. Dah datang dah. Waktu tu tak apa. Sambung lagi dah 3 hari, sebab dah datang dah kan. Dia pun cari lagi 3 hari. Cari. Nak beli dah. Tak jadi pula, orang dah beli. Tak apalah. Nak balik takkan balik tangan saja. Tak apalah, tunggu lagi 3 hari. Jadi maknanya niat dia asalnya nak duduk 3 hari, 2 hari. Maknanya niatnya macam tu asalnya. Tiba-tiba last tu jadi macam tu. Yang tu baru dibolehkan sampai 18 hari. Adapun tadi dia sapa dah, program kita kena tambah lagi 2 hari ni. Tak boleh lah. Mana tak boleh lah. Sampai tu tak boleh lah. Boleh jelas? Boleh Ustaz. Dia memang kena niat. Macam kita duduk tadi 3 hari. Lepas tu tak jumpa kereta, tambah lagi 3 hari. Kalau kita tambah lagi 10 hari, jadi tak boleh lah. Dia kena tambah 3 hari je.
Bukan. Maknanya jangan duk tipu Tuhan lah. Itulah maksudnya Dia macam sebenarnya dia nak duduk 10 hari. Tak apa, niat 3 hari. Tak boleh. Benda ni benda yang mendatang. Faham ataupun macam kita tak apalah tunggu esok lah, tunggu esok. Okey, Ha. esok tak ada lagi. Tunggu esok pula, tunggu esok tu tak boleh lah apa. sebab dia Tak apa. maksudnya niat kita tidak lebih 3 hari lah. Perkataan 1, 2, 3 gitu je lah kan. Maknanya niat dia memang kalau lain lah. Kawan dia datang. Oh, minggu depan baru kereta ada. Kalau macam gitu, lagu tu alih dah lah. macam juga kalau kita kursus tadi, kalau dia kata awal tu dia cakap okey kita ada sambung lagi lah, kita tak habis hari Jumaat, kita habis hari Isnin contoh, itu sambung tu. Okey, itu tak boleh lah kan jamak. Dia bagi tahu bila sambung tu. Hari pertama. Hari pertama tu tak boleh lah kan. Tak boleh lah. Tapi kalau macam hari akhir hari Jumaat tu dia macam kita ni mungkin sambung sehari lagi. Itu boleh lah sambung sehari. Kalau dia kata okey kita sambung lagi 5 hari. Itu dah tak boleh lah. Okay. Okey, faham. Faham. Okey, jelas. Tak habis malam ni rasa ni. Cukup. Kita teruskan. Soalan lagi. Tu tak habis. Okey, jelas Yang ni jelas tentang hari tu. Supaya bilangan hari ni biar kita faham. Okey, seterusnya kita tengok pula soalan seterusnya tadi. Bukan soalan. Yang saya nak bincangkan sikit. Satu lagi. Kita nampak apa benda ni? Eh? Yang malam ada kelas. Baik. Okey, kita tengok satu lagi. Kita tengok tentang saya share skrin ni. Share kan? Okey. Kita tengok tentang kita keluar. Ni saya nak masalah ni nak timbulkan masalah pada ustaz-ustazah. Baik. Di sini tak ada cerita ni. Kita keluar daripada rumah kita tu, katalah saya nak pergi KL. Daripada JP nak pergi KL. Kita keluar daripada rumah kita pukul 2 tengah hari. Pukul 2. Jadi bila pukul 2 ni makna Zohor masuk dah. Zohor masuk dah lah. Kan? Kejap. Soleh tutup mic Soleh. Soleh tak khabar tu. Sorry. Terbuka. Okey. Okey. Pukul 2 Zohor masuk dah. Pukul 2 ni. Jadi kita nak bertolak ni, nak pergi KL. Kita pun naik kereta pukul 2, kita bertolak. Jadi bila kita bertolak pukul 2 tu, Zohor belum kita sembahyang kat rumah ni. Adakah kita boleh jamak qasar di perjalanan tu? Sebab kita bertolak selepas masuk waktu Zohor. Tu soalan saya. Jawab. Jawab. Semula. Okey. Saya ni nak pergi ke KL. Nak pergi ke KL. Bertolak pukul apa? Pukul 2 petang. Zuhur dah masuk dah pukul 2? Masuk dah. Tak apalah, malah nak semayang kat rumah ni. Semayang kat rumah kena 4 rakaat. Baik, aku semayang ketika aku musafir. Jadi kalau aku semayang ketika aku musafir, aku boleh berhenti kat Skudai, kat Macap ke, aku semayang Zuhur 2 rakaat, aku semayang Asar 2 rakaat. Selesai. Boleh faham? Kalau aku semayang kat rumah, sebab Zuhur masuk dah 4 rakaat, mana nanti payah pula nak berhenti semayang asar pula. Baik, aku semayang ketika aku berstatus musafir. Boleh ke tak boleh? Dia berbeza kalau keluar waktu pukul 12. Pukul 12.30 keluar daripada rumah. Pukul 12.30 keluar daripada rumah, tak apalah. Zuhur tak wajib lagi waktu tu. Wajib ketika musafir tu. Soalan saya, boleh ke tak boleh dia nak jamak? Siapa kata boleh? Raise your hand. Macam budak-budak lah dalam ni. Siapa kata boleh? Raise your hand. Ustaz Azizan ada. Allah, Ustaz Azizan malu anak. Sahabat anak ajak daripada darjah 1. Tak boleh kata Nur Laila sebab dah masuk waktu. Ustaz Azizan kata boleh. Berapa orang raise your hand ni? Ustaz Azizan seorang je. Ustaz Azizan seorang je kata boleh. Yang lain kata tak boleh lah tu. Sama ada tak boleh atau tak tahu. Dua tu. Ustaz Azizan dia angkat tangan sebelum soalan lagi Ustaz. Belum soalan lagi. Dari tadi lagi dia angkat tangan tu. Dia tak turun-turun tangan. Roslina kata tak boleh. Ustaz Zahira? Ustaz Zahira ikutlah. Boleh lah. Mana boleh? Mana boleh. Sebab dia masuk waktu kan. Masuk waktu. Tak boleh. Ustaz Saleh? Tak boleh Ustaz. Tak boleh. Ustaz Zahnun Qalami tak boleh. Baik, saya tunjuk kitab. Mesti boleh tu. Nanti dulu belajar habis dulu. Tengok belajar habis. Okey, saya tunjuk kitab Fiqh Manhaji. Fiqh Manhaji. Ini kitab Fiqh Manhaji.
Tengok kitab fiqh manhaji. Macam mana fiqh manhaji cakap? Dia kata syarat dia untuk kita boleh semayang, syarat dia anta ta'allaqa bi zimmatihi fis safar. Anta ta'allaqa ni iaitu anta ta'allaqa as-salatu bi zimmatihi fis safar bi zimmatil musafir. Maksud dia hendaklah semayang tu menjadi wajib kepada orang semayang ketika dia tengah musafir. Faham saya? Wajib tu menjadi semayang tu jadi wajib kat atas dia ketika dia musafir. Jadi solat Zuhur tu wajib kat atas dia pukul 1:30. Tapi pukul 1:30 tu dia duduk di rumah ke dia duduk di perjalanan? Jawabnya dia duduk di rumah. Maka dalam kitab fiqh manhaji mengatakan tak boleh. Dalam kitab fiqh manhaji mengatakan tak boleh. So Ustaz Soleh betul, Ustazah Yasirah betul. Jadi saya bawa terjemahan lah. Tadi baca Arab pening, tengok terjemahan dia. Okey, pertama, solat fardu berkenaan wajib atas seseorang ketika bermusafir dan dia melakukannya ketika bermusafir itu. Tengok huraian dia. Solat yang telah masuk waktunya tetapi belum ditunaikan sebelum memulakan perjalanan tidak harus diqasarkan kerana dia belum dikatakan bermusafir ketika solat tersebut wajib atasnya. Boleh faham? So jawapannya solat yang telah masuk waktunya, Zuhur tadi dah masuk waktu pukul 1:30. Tapi belum ditunaikan sebelum memulakan perjalanan. Dia bertolak pukul 2. Maka jawapannya tidak harus diqasarkan kerana dia belum dikatakan bermusafir ketika solat tersebut wajib atasnya. Ini fake manhaji. Tidak harus dikosar. Mana tak boleh qasar lah. Sebab apa? Sebab semayang dah jadi wajib kepada dia ketika dia berstatus mukim. Semayang menjadi wajib ke atasnya ketika dia berstatus mukim, bukan ketika dia berstatus musafir. Jelas? Jelas? Ustaz, kalau patah balik semula macam mana Ustaz? Patah balik mana? Kalau dia dah betul ada musafir sebelum Zuhur. Betul. Lepas tu dah semayang ke RNR, tiba-tiba barang tertinggal, dia patah balik semula ke rumah. Kejap lagi saya jawab. Okey, terima kasih Ustaz. Tak habis lagi isu ni. Ini pandangan fiqh manhaji. Berbeza dengan pandangan al-mu'tamad. Ni kitab mu'tamad. Kitab mu'tamad jelas. Saya terjemah. Amma idza dakhala waqtus salati qabla an yusafira. Adapun bila masuk waktu semayang sebelum musafir. Semayang dah masuk tapi dia belum musafir. Wa tamakkana min fi'liha, dan dia boleh semayang kat rumah tu. Dia boleh semayang kat rumah. Tapi dia tak semayang kat rumah. Macam kes saya tadilah. Thumma safara, dia pun bermusafir. Fa inna lahu an yaqsura, maka bolehlah baginya qasar. Pandangan dalam kitab Mu'tamad oleh Muhammad Az-Zuhaili boleh. Apa ilahnya? Apa alasannya? Lianna li'tibara fi sifatis salati bihalil ada la bihalil wujub. Kerana yang diambil kira ketika semayang ialah status ketika kita akad takbir tu, bukan status ketika semayang tu jadi wajib. So, saya keluar pukul 2. Saya semayang di RNR tu, Allahu Akbar, apa status saya? Status musafir ke saya semukim? Cuba jawab. Musafir. So, boleh tak qasar? Boleh tak Yamak? Boleh. Boleh lah sebab saya sebagai seorang musafir. Tadi dia cakap dia tunjuk kumpul tu. Ini pandangan al-mu'tamad. Dan inilah yang saya pegang. Dan ini lebih senang. Oh, jadi Muslim ni lah kan kita kalau dah masuk tak semayang. Oh, saya lama dah. Saya pergi hak ni. Saya pegang yang ni lama dan saya tengok rujukan dia kitab Majmu'. Saya tengok rujukan dia, saya memang sebenarnya kes ni berlaku bila saya berbahas dengan Ustaz Ghazali. Ustaz Ghazali ni dia anak murid Mustafakhin. Mustafakhin ni pengarang kitab fiqh manhaji. Dia tanya saya kata saya kalau keluar pukul 2 saya jamak qasar. Tak boleh Rifki. Saya kata boleh. Kau tahu kat mana? Boleh. Saya berjalan dengan Tok Guru zaman dulu, saya berjalan dengan Tok Guru saya, dia buat. Tok Aci dia kata, takut Tok Guru tak jumpa kitab, dia kata. Dok, saya kata boleh. Lepas tu lah saya cari. Bila saya cari tu, saya cari dalam fiqh manhaji, kata tak boleh. Kitab Mu'tamad kata boleh. Dan saya cari pula dalam Al-Majmu' kata boleh. Dan saya nak tanya, yang ada depan saya ni, yang tengah belajar ni, kalau tuan-puan dah tahu dah hukum ni, agak-agaknya tuan-puan nak pilih yang mana? Cepat.
Keluar jamaah. Keluar jamak tak? Keluar jamak. Keluar pukul 2 jamak. Jamak lagi senang. Lagi senang. Jadi inilah untung kita belajar malam ni. Jadi pandangan inilah pandangan sebenarnya pandangan yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i. Bila saya tengok kitab Majmu' sebut dia kan bila dia tulis nombor 2 ni maknanya adalah nota kaki dia tu. Saya pun bacalah nota kaki dia. Baik, saya baca nota kaki dia. Saya baca nota kaki saya puas hati. Ni kitab sebenarnya. Nombor 2 tu nota kaki dia ni. Ni nota kaki dia nombor 2. Kitab apa? Al-Muhadzab Al-Majmu'. Tapi ada yang kata tak boleh. Contohnya Al-Muzani kata tak boleh. Tapi banyak kitab contohnya An-Nawawi kata boleh, ramai kata boleh. Jadi kita ambil lah pandangan yang kata boleh. Itu lebih meringankan kita. Betul tak? Setuju? Oh, betul. Sejak bila ni Ustaz amalkan? Lama saya jak kecil lagi. Saya duduk jalan dengan ayah saya. Ayah saya buat gini lama tu. Oh ya pula dia. Tak ayat demo. Marah saya. Moga musai dengan aku lewat tu. Okey, beres. Jelas Okey, sekejap. Jelas tu. Ada soalan tu Ustaz dekat chat. Baik, timbul soalan tadi. Kalau balik tadi kan? Tadi kan kalau balik. Jadi isunya bila kita sudah semayang, dah selesai dah keadaan kita semayang dan kita memang niat molek dah. Saya bagi contoh mudahnya. Contoh saya nak pergi ke Kuala Lumpur. Flight pukul 3. Katakanlah pergi Kuala Lumpur flight pukul 3. So saya keluar daripada rumah saya, daripada Skudai pergi ke Senai. Kemudian saya pun semayanglah Zuhur 2 rakaat, semayang Asar 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, semayang Asar 2 rakaat. Jadi tunggu nak naik flight, tiba-tiba kata pengumuman, dia kata flight hari ni pukul 3 dibatalkan kerana tak ada penumpang. Ada ustaz seorang je penumpang. Musim pandemik. Jadi kita nak tunggu penumpang ramai lah. Jadi malam karang pukul 8 malam lah. Kira pukul 8 lah, naik ramai-ramai pukul 8. Contoh. Dia buat gitu. Contoh. Jadi saya pun takkanlah nak tunggu pukul 8 duduk sana. Saya pun baliklah ke rumah saya. Jadi pukul 2.30 dia buat pengumuman, saya pun start kereta balik ke rumah saya. Jadi orang pun azan asar lah pukul 4.30. Wajib tak saya sembahyang asar? Soalannya, wajib tak saya sembahyang asar? Wajib tak saya sembahyang asar? Tadi Ustaz dah jawab. Tidak Ustaz. Sebab saya sudah melaksanakan sembahyang asar dan zuhur dalam keadaan yang sah. Betul. Semua dah syarat ya. Nak sembahyang asar buat apa lagi? Yang tu sebab berlaku kes-kes sebegitu. Boleh jelas? Jelas Okey. Banyak malam ni. Tak apa. Kemudian kita pergi lagi. Tengok sikit lagi. Ada soalan? Saya tak baca soalan. Ada soalan tu Ustaz dekat chat tu. Mana dah? Dah naik. Okey. Tak ada tu? Ada atas. Ustaz Fazilah tanya kalau wuduk batal selepas solat pertama. Lepas tu Aisyah tanya kalau kerjanya driver perjalanan tak menentu ikut bos. Atas Ustaz. Kalau wuduk batal selepas solat pertama macam mana? Ambil lah. Wuduk batal ni tidak menjejaskan mualat. Mualat ni menjejaskan sekiranya mualat itu satu masa senggang masa yang lama dan tidak menjejaskan kalau berkait, tidak menjejaskan mualat kalau berkait dengan maslahat solat. Ustaz, mualat tu apa Ustaz? Ustaz jelaskan mualat tu. Mualat ni maknanya sudah sembahyang zuhur terus sembahyang asar. Berturutan. Jadi sekarang sudah sembahyang zuhur, nak sembahyang asar. Ambil wuduk dah pula, ni terketuk pula dah. Kita pun tengah ambil wuduk. Putus mualat dah. Putus mualat dah jawabnya aku ni. Macam mana bila putus mualat ni? Dia pun sembahyang zuhur sekali lagi. Baru sembahyang asar pula. Sebab dia kata putus mualat. Tidak dikira putus mualat sekiranya perbuatan tersebut berada dalam maslahat solat. Boleh faham? Sebab dia berkait dengan solat. Lainlah kalau sudah sembahyang zuhur tu orang ajak makan roti canai. Dia pun makan roti canai. Tu putus mualat lah sebab roti canai itu tidak berkait dengan solat. Dengan solat. Kalau akak call Ustaz, akak call. Kalau ada orang call. Akak call ni kalau anak-anak tak akak.
Tak tahulah kalau kau kayak boleh. Kalau anak nak Takut ayah call, takut kena COVID ke apa, risau pula. pula tu Pak soalan. kalau sembang sampai sejam. Tu mana tu dah lama no. Kalau semaya tak sampai 2 minit nak call balik ke saya. Dok orang kata kalau dia akak aku mana. Kalau dah terakak. Kalau saya tak akak tu saya kata. Kalau Saya kata tak kalau akak. saya akak Kalau awak akak takut putus mualak. tak mual putus lah kan kiranya kalau lama kan. Kalau setakat sekejap Kalau okey. dalam kitab fiqh kata mualak ni pertama dia ikut dia ikut adat kebiasaan. Dia tak bagi tahu 5 minit ke 5 minit, tak bagi tahu. Dia kata biasanya ikut uruf semasa. Mualak ni. Kalau lama tu dia anggap lama. Saya tak tahulah urus masa kat Malaysia ni lama tu dia anggap lama mana. Itu kalau tak buat apa-apa, tapi kalau mualak itu diselang oleh suatu benda yang tidak ada maslahat solat, tak boleh. Kita buat benda lain. Terputus diselangi oleh suatu perkara yang tidak terbabit dengan solat. Kalau terbabit dengan solat tak apa lagi. Kalau contoh macam tadi orang call kita angkat, okey kejap nanti aku lepas solat kau balik tu tak apalah kan, sekejap gitu je. Kalau bersembang lama tu saya rasa macam putus je. Maknanya kita tak nak ganggu solat kita. Kejap lagi telefon pula, kejap lagi telefon pula. Maknanya adalah juga ruang untuk mengatakan maslahat solat kita. Okey? Okey, baik. Panjang ni. Baik. Soalan juga tadi tanya. Driver, ikut driver tu je. Aisyah tanya. Baik. Driver ni dia panggil mudi musafar. Maknanya musafir sombong. Boleh. Dia apa nama? Mudi musafar. Mudim. Bukan mudim apa nama Tok Mudim tu. Dengar pulak lah aku cakap tadi. Ada mayudimu mudim, orang yang sentiasa musafir. Dia boleh apa nama jamak qasar. Tapi dengan syarat dia kena tahu lah nak pergi mana tu. Kejap lagi kita akan beritahu syarat perjalanan qasar. Satu lagi soalan. Okey, soalan yang bagus ni. Balik kampung boleh jamak qasar ke tak? Balik kampung. Isu balik kampung ni gini. Jamak dan qasar boleh dilaksanakan selama mana kita berstatus musafir. Bila status musafir kita sudah hilang, kita tidak boleh jamak qasar. Apakah penyebab status musafir kita hilang? Okey. Apakah penyebab status musafir kita hilang? Pertama, bila kita niat nak duduk satu tempat selama 4 hari atau lebih, status kita musafir kita sudah hilang. Okey? Bila kita berniat nak duduk tu. Yang kedua, bila kita balik ke watan kita. Isu watan ni Ustaz, watan tu apa maksud dia? Kena jelaskan, takut ada tak faham. Nanti. Watan asli, watan ni lah yang menjadi perbincangan panjang. Saya sebut yang saya belajar dulu lah. Watan ni maksud dia tempat negeri kita yang kita nak duduk situ dan kita nak mati situ. Mudah saya faham lah. Saya bagi contoh saya, Muhammad Rifqi. Saya ni Muhammad Rifqi ni orang Kelantan. Kemudian watan saya di kampung Nilampuri, Kelantan. Tu watan saya. Saya asal situ dan saya nak balik situ. Memang saya nak balik situ dan saya ada tanah kat situ dan saya nak buat rumah kat situ. Ada dah tanah saya beli belakang rumah mak saya, memang saya nak duduk situ. Itulah dia watan saya. Maknanya saya nak balik juga kampung situ. So itu watan saya. Habis ustaz beli rumah kat Johor? Tak, saya datang Johor ni bukan sebagai nak mati sini. Tak, saya mari macam Bangla lah. Mari cari-cari duit. Okey, Allah balik Boleh faham tak? So saya di Johor sebagai orang yang bermukim yalah. Bermukim di Johor tapi bukan mustautin di Johor. Boleh faham maksud saya? Boleh. Dia berbeza dengan Yasirah. Yasirah ni dia orang kapal laut. Tapi dia mari sini ni sebab suami dia dia mari sini di Pulau Perdana, dia beli rumah dan suami dia memang orang Johor, memang suami dia tak balik dah kapal laut. Dia nak mati sini dah ustaz saya. Mati sini dah. Dia tak fikir. Isi borang pun tak pernah dia isi borang balik. Saya isi borang balik tak boleh balik lagi. Maknanya dia tu watan kat mana? Yasirah watan mana? Watan kat mana? Sini lah JB ni. Saya orang JB. Jelas dah tu watan dia kat situ. So watan Ustaz Rifqi mana? Kelantan lah, masih tumbuh tu. So katakanlah saya balik ke kampung saya
baliklah ke rumah saya tu, itulah watan saya. Balik berapa hari? Balik 2 hari je. Nak tengok mak suruh balik, rindu sangat. Lama tak jumpa. Baliklah sekejap 2 hari. Balik sampai je rumah mak tu, boleh tak saya untuk jamak qasar walaupun saya duduk 2 hari? Jawabnya tak boleh. Sebab itu memang watan saya. Boleh faham? Boleh faham tak? Faham. Maksudnya dia kena ada niat untuk balik kat situ. Dia Jadi itulah perbincangan panjang di kalangan alim ulama kita. Bila ada niat nak balik macam tu. Tapi sebahagian ulama kita pula berpandangan lagu ni, mu nak balik je, rumah tak ada lagi, itu perancanganmu je, tak boleh cakap itu watanmu. Ada juga yang cakap gitu. Jadi kalau saya tengok, kalau sebahagian ulama ni dia buat kesimpulan gini, ya, ulama-ulama terkini lah, saya tengok dia buat gini. Dia kata sekiranya kamu balik ke rumah kamu, yang mana rumah kamu tu sempurna, ada baju kamu, ada memang rumah kamu. Macam saya balik Johor, walaupun bukan ini watan saya Johor ni, tapi bila saya katalah saya balik bulan 12 kat Kelantan. Kat Kelantan bulan 12 saya balik, tiba-tiba pengetua panggil, atau Puan Hajah Raziah PPD panggil, "Ustaz, datang JB, ada meeting 2 hari." Bila saya datang saja ke JB, boleh tak saya jamak? Kalau ikut pandangan dulu, boleh, sebab ini bukan watan saya. Saya nak duduk kejap aja, cuma bukan lebih banyak hari. Saya nak duduk 2 hari je. Maka boleh. Tapi mengikut pandangan ulama-ulama terkini, dia kata dah tak boleh lah. Sebab kamu dah ada rumah kat situ, kamu dah ada kelengkapan kat situ, maka kamu tak boleh. Sampai je kamu kat JB tu, kamu tak boleh jamak dah. Sebab kamu dah cukup dah kat situ. Seperti mana orang bini ramai, orang kahwin ramai. Ada seorang kat Kedah, ada seorang kat Pahang, ada seorang kat Penang. Jadi dia ni bila pergi kat Pahang tu, dia pun jamak. Sebab apa? Ini bukan watan saya, awak isteri keempat. Contohnya. Tak boleh dia kata. Kalau isteri dah ada rumah, walaupun rumah sewa, dah ada pakaian dia, jawabnya apa? Jawabnya tak boleh. Itu pandangan ulama-ulama yang baru. Jadi saya sekarang bila baca dua-dua tu, saya ambil pandangan, kalau saya balik Kelantan, saya tak jamak lah. Saya sampai walaupun 2 hari, saya akan semayang macam biasa. Kalau saya balik ke Johor pun, walaupun 2 hari, saya akan semayang macam biasa. Untuk lebih selamat. Boleh faham tak? Boleh jelas? Tapi kalau usaha saya zirah, kalau dia balik Kelantan, 2 hari, dia nak jamak boleh. Sebab memang dia tak ada apa dah di Kelantan tu. Tak ada nak duduk dah di Kelantan. Dia dah lupa dah negeri Kelantan. Bila kelupanya. Gitu. Supaya jelas. Saya tak nak menaruh harapan, Ustaz. Jadi tak ada harap langsung dah. Jadi macam saya ni terlalu berharap. Jadi Lebih berharap. Jadi kalau saya balik kampung tu, saya nak apa nama? Saya nak jamuk, saya tu terasa macam aku tak nak balik je kalau aku jamuk. Aku ni doa suruh balik, tiba-tiba macam tak boleh. Aku diisi orang. So jawabnya, saya akan semayang 5 waktu secara tamam. Maksudnya dia orang tu kena tekad lah. Ustaz Samista ada tu. Ustaz bisa ada, tak apalah. Tak kira lah Ustaz. PPD mana ada pun. Cakap dengan dia nak pindah Kelantan, nak balik Kelantan. Itulah maknanya macam-macam mana pun, itulah harapan kita, mati kat mana tu Allah Ta'ala punya kerja lah. Tapi dari aspek boleh jamak ke tak boleh jamak, itu isunya. Tapi saya nampak dia macam, kalau maksudnya pengharapan kita memang macam tekad nak balik tu baru watan tu ya Ustaz Kalau macam kita nak balik tapi tak tahulah boleh ke dok ke. Jadi maknanya sebenarnya mudahnya cakap, kalau nak ambil pandangan yang selamat, kalau kita macam saya ni, kalau balik Kelantan saya tak jamak dah. Duduk Johor pun saya tak jamak dah. Tapi kalau pergi KL, di hotel kat KL tu, saya jamak lah. Kalau tak ada kaitan dengan apa. Tak ada nak mukim situ, tak ada nak itu. Sebab bila baca dua-dua ni, kita rasa payah nak faham isu ni. Sebab isu ni isu semasa, zaman dulu lain. Ustaz. Ya. Contohnya kalau kita pergi overseas kan, kita dah tahu jadual kita 6 hari. Betul. Tapi mungkin 2 hari di Tokyo, 2 hari di Osaka, 2 hari di ni. Macam mana tu Ustaz? Berpindah hotel 2 hari. Tak apa, boleh jamak. Boleh jamak terus walaupun kita dah tahu 6 hari. Tahu sebab apa? Sebab kita mudi musafar. Kita musafir. Ya, gitu.
Walaupun hotel tu tak sampai, tak lebih jarak merhala tu, tak apa. Okey, kalau hotel tak gini. Untuk confirm sedapnya, awak tentu awak nak duduk mana dulu. Awak contoh macam saya lah. Contoh mudah faham. Saya daripada Kelantan, okey. Kelantan nak balik rumah mak saya. Katalah nak balik rumah mak saya. Tapi saya berhenti di mana? Di Pasir Putih ada kakak saya. Faham? Di Pasir Putih ada kakak saya. Lepas tu di mana lagi? Di Jerutih ada kakak saya. Di Kuantan. Apa? Kuantan. Kuantan ada kakak saya. So kalau saya berhenti saya masih lagi boleh jamak dan kasar sebab saya tak sampai lagi destinasi saya. Belum saya sampai destinasi. Mana destinasi saya? Destinasi saya adalah rumah mak saya tu. Boleh faham tak? Jadi macam nak pergi Osaka, Tokyo apa semua tu, kita tentukan destinasi aku nak pergi sana. Bagaimana? Nak pergi terakhir sana. Jadi aku berhenti Tokyo ni, aku masih lagi musafir. Jadi on the way tu tak dikira lah. Tokyo is on the way. My destination is Osaka. Contohnya. Osaka Tokyo tu mana jauh Ustaz? Tak kira lah. Jadi nak bagi tahu, biar walaupun dekat tu masih lagi dikira sebab kita tak sampai kat destinasi lagi, kita berhenti. Boleh faham tak Ustaz Ruswadi Ali? Boleh? Boleh Ustaz, terima kasih. Suami Fazilah ni, okey. Siapa? Suami Fazilah. Ustazah Fazilah Tamayu. Cikgu Fazilah Tamayu. Dok Tasik. Okey. Ustaz Ruswadi. Okey, baris. Ustaz ni ada Hafizah tanya dekat chat tu. Watan JB tu. Kalau dah sampai kampus sendiri nak bergerak ke rumah mertua pula selepas 3 hari. Jarak 40 km. Boleh sambung tu. Awak tak boleh nak kata awak macam tadilah, awak lagi mana? Kalau awak lagi mahu mertua daripada awak, nak berhenti sekejap aja rumah apa nama? Nak berhenti sekejap aja. Macam tadi, isu macam tadilah. Awak lagi mana? Destinasi tepatnya lagi mana? Kalau masih tepat nak di situ, sepanjang perjalanan tu walau tak cukup 40 km, walau tak cukup 80 km, 83 km, dia anggap itu satu persinggahan. Jadi itu satu persinggahan. Jadi awak nak balik rumah, jadi awak kata aku nak pergi rumah tua ni, singgah rumah mak. Boleh. Singgah rumah mak ya. Tapi kalau nak singgah rumah mak tapi nak duduk 5 hari rumah mak, tak boleh lah. Maknanya kena declare Ustaz. Kena declare lah nak pergi mana satu ni. Bukan declare, kita kena rancang baik-baik lah. Rancang betul-betul. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Ustaz, kalau yang masalah tu Ustaz terangkan, takut ada yang dia nak pergi destinasi tu tapi dia yang saya cakap yang perjalanan tu dia ikut jauh tu, dia pusing-pusing tu. Kalau pusing-pusing tu macam mana? 80 km tu. Alah, macam kita nak gini, kita pergi ikut Senai, ikut Pasir Gudang naik turun. Dalam buku Ustaz Saleh Haji Ahmad dia kata, kalau jalan tu ikut jalan jauh, jalan tu cantik tapi jauh. Sehingga cukup 83 km. Kita ambil 83 lah sebab fiqh Haji kata 83. Okey. Tapi kalau ikut jalan dekat ni, jalan berlubang-lubang. Buruk sangat. Ikut jalan dekat. Jalan dekat ni 70 km je. Jalan jauh, jalan satu lagi, jalan comel tapi jauh. Cukup 83 km. Adakah boleh kita jamak? Kata Ustaz Saleh Haji Ahmad dalam buku dia, kerana maslahat itu maka dibolehkan. Boleh. Kalau contohlah kita Jom nak pergi Senai, mu kona dulu. Kona apa? Kona cukup 80. Tu tak boleh lah. Kalau macam kalau kita jalan raya tu macam kita stop. Masalah jalan raya ni destinasi awak mana? Tetap destinasi dulu. Destinasi tu dekat lah, tak cukup 80 tapi disebabkan saya nak pergi rumah tu, mohon ni. Tak boleh. Masuk kot Pontian, masuk kot tu, masuk kot ni, tak boleh kira kita. Nak suruh orang lain faham. Ya, tetap destinasi mana dulu. Destinasi tu lah yang kita ambil kira, okey? Okey, terusnya. Okey, banyak hari ni. Dah pukul apa dah? Pukul 10 dah cukup ah. Banyak soalan pula.
Okey, tak apa, kita teruskan lagi. Ini memang pening sikit, banyak soalan. Tapi saya rasanya banyak dah terungkai kot. Agaknya banyak terungkai. Okey, kita tengok pula syarat perjalanan yang diharuskan solat jamak dan qasar. Mengetahui destinasi tuju, sebagaimana saya cerita tadi, kena tahu, kena letak destinasi mana kita nak pergi. Maknanya kena tahulah nak pergi mananya, bukan apa nama, turun daripada rumah tu naik kereta sebab putus cinta saya cerita tadi. Bila putus cinta tu bawa je kereta sambil dengar lagu apa nama, lagu-lagu cinta, lagu zaman dulu, nak layan perasaan. Tengok-tengok dah 100 km dia kata. Jadi tak ada tempat yang dituju. Jadi tak boleh lah nak jamuk. Tapi kalau dia balik daripada tu boleh pula. Dan yang bawa kereta dengan penuh sedihnya, tiba-tiba tengok dah 100 km nak jamuk sini, tak boleh jamuk situ. Tapi bila dia start kereta pula, dia balik. Tak apalah, aku balik lagi ni. Balik. Bila dia balik, dia ada destinasi tak? Bila dia balik, adalah destinasi dah. Gimana? Bila dia balik boleh lah. Bila dia balik tu, memang hati dia, aku nak balik rumah aku. Okey, boleh. Kalau dia tak tahu pula nak balik mana Ustaz, dia koyak pula lah balik tu, dia koyak. Tak tahu nak balik mana. Boleh lah. Sebab tak tahu destinasi. Tu. Yang kedua, jalak perjalanan sehala melebihi 81 km dan bukan untuk tujuan maksiat. Bukan untuk tujuan maksiat ni lah panjang perbicaraannya. Kalau kita tengok bola tadi kan, tengok bola, fatwa wilayah persekutuan dan juga Tuan Guru Babak S Panjang, dia kata boleh sebab asal permainan bola itu bukanlah maksiat, dia kata. Okey, jadi hukumnya dibolehkan ikut Babak S Panjang dan juga ikut fatwa wilayah persekutuan. Tetapi Syekh Nuruddin dia tak bagi. Syekh Nuruddin tak bagi. Dalam ceramah dia saya tengok. Ceramah dia. Tapi fatwa wilayah membolehkan. Cuma fatwa wilayah bagi tahu kalau nak tengok renang dengan gimnastik tak boleh, dia tulis. Bacalah fatwa wilayah tu, selamat sikit. Ustaz. Ya. Kalau musafir ni Ustaz naik flight kan? Masa nak sembahyang tu kena hadap kiblat lah Ustaz dalam flight tu. Kalau boleh hadap kiblat. Kalau boleh ke memang kena boleh? Dia gini. Ustaz. Apa nama, mula-mula kat takbir tu kena hadap kiblat mula-mula. Lepas tu tak apa dah. Kalau dia gini, hadap kiblat ni syarat sah solat. Maknanya kena buat. Tetapi kalau tak boleh sungguh dah, tak boleh, tak apa. Ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kalau tak boleh. Kalau boleh, contohlah, apa nama, kita duduk kat kursi, kiblat sebelah sana. Kita boleh buat gini. Allahu akbar, sembahyang kat sini. Tapi tak pernah sabar lah orang sebelah tak tu sini. Allahu akbar. Orang duduk sebelah. Betul tak? Maka kita pun kita pun Allahu akbar. Tak apa. Boleh faham tak? Kalau tak tahu kiblat ke mana tak apa Ustaz tak? Tak tahu kiblat ke mana, kena ijtihad dulu. Oh gitu Kena ijtihad. Naik flight kita tak tahu ke mana. Tak, kena ijtihad dulu. Ijtihad ni kena koya fikir situ. Ya, tak tahu pun situ. Tanya pramugari lah. Tanya pramugari. Ustaz kat dia tak pernah solat. Okey, beres. Okey. Kita pergi lagi. Ustaz Kak tanya apa lah? Takut dah nak ngajar. Kak Razia tanya ni. Kak Razia tanya kalau pergi konsert macam mana Ustaz? Boleh jamak? Pergi konsert tu gini. Yang tak bolehnya adalah maksiat. Jadi konsert tu konsert gapo? Dia kena tengok konsert gapo dulu. Saya nak kata haram. Konsert gapo Kak Razia? Dia kata konsert tu adalah nasyid, raihan, campur dengan ni. Okey lah. Tapi kalau konsert tu apa nama, Britney Spears, tak boleh lah. Gitu. Okey? Kira maksiat lah. Okey. Nak habis dah ni kot. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Aduh. Banyak ni mana ni banyak benda lah. Harapnya dapat. Okey, satu lagi nak tanya. Nak tanya soalan ni Nanya dah. diharuskan kita solat jamak qasar ni bila perjalanan melebihi 81 km. Hukumnya harus. Apa maksud harus? Boleh buat. Harus ni asal hukumnya.
Tetapi kalau 81 km cukup-cukup atau 82, 83 cukup-cukup, harusnya masih dalam kategori makruh. Okey? Yang tahu tu. Harus tu Jadi kalau cukup-cukup harus dalam kategori makruh. Maksudnya kita boleh. Kalau tak buat boleh pahala. Okay. Boleh faham? Kalau tak buat boleh pahala. Tapi kalau buat boleh tapi makruh. Tetapi kalau sudah lebih daripada 3 marhalah, maknanya 123 km. Contoh 123 km, maka waktu tu sunat dah pula. Boleh faham? Ini disebut 123 dicampur berapa tu? 3 marhalah. 3 marhalah. Tolok 81. 81 lah. Daripada tu lah. Okey. Bapaknya 40. Maksud nak sedap tu 3 marhalah lah. 3 marhalah baru sunat sungguh. Kalau 2 marhalah tu tak sampai 3 marhalah masih dalam kategori makruh. Maknanya kalau buat boleh, tapi kalau tak buat dapat bonus pahala. Sebab dekat sangat. Jadi inilah disebut oleh As-Suyuti dalam muka surat 82, wa ma yukrahu fi'luha, antara yang makruh dilakukan ialah qasar pada sikit daripada 3 marhalah. Qasar, sembahyang qasar, mengqasarkan sembahyang bawah 3 marhalah. Jadi 3 marhalah sebab 2 marhalah tu 81 km. Jadi 3 marhalah 40, 123 lah mudah fahamnya. Okey, 123, maka bolehlah kita jamakkan dan boleh pahala. Pahala apa? Pahala sembahyang tu dapat dah. Pahala sebab kita jamak tu. Tadi kita dapat pahala sembahyang tapi tak dapat pahala tak jamak tu. Kalau nak dapat pahala power untuk dua marhalah, boleh jamak tapi tak dapatlah pahala tak jamak tu. Kalau tak jamak dapat pahala tak jamak. Boleh faham? Sebab makruh. Okey. Yang ni dah selesai dah. Yang ni yang saya sebut tadi, jika musafir tidak pasti tempoh tinggalnya maka dia menunaikan solat qasar sehingga 80 hari. Yang ni yang sambung sikit. Cara menunaikan tak apalah. Cara menunaikan ni senang dah. Tengok dia punya niat ni. Awak tengok niat dia. Awak tengok niat ni panjang ni niat ni. Oh, kalau hok kena menyakit panjang. Kena hok menyakit was-was ni jawab dia nya pakai sudah tak siap semaya. Belik betul nak ni. Yang ni lafaz niat tak baca tak apa, tak ada masalah. Usalli fardhu dhuhri raka'ataini, kalau kita niat saja aku sembahyang fardhu. Yang wajib ada dalam hati kita pertama qasad, aku sembahyang. Ta'arrud fardu, ta'yin zuhur. Sebab qasar kena ada juga sebab kita. Jadi ni ya, aku sembahyang fardu zuhur qasar, cukup. Aku sembahyang fardu zuhur qasar lillahi ta'ala. Tak apa, cukup dah. Aku sembahyang fardu zuhur qasar, cukup. Lepas tu tengok sembahyang tu lah, aku nak jamak dengan asar, selesai. Okey? Okey. Tak apalah, ni habis dah ni kot. Cukuplah. Cukuplah hari ni kedatangan alhamdulillah, makin ramai nampak ni. 137. Okey dah tu. Jadi terima kasih kerana hari ni. Ustaz tengok soalan dekat chat sekejap. Ustaz Nur Hasmi. Nur Hasmi saya tanya solat jamak bagi keadaan darurat seperti dialisis. Okey gini. Solat jamak dibolehkan bagi jamak sahaja. Kena ingat. Solat jamak peruntukan jamak ini ada dalam fiqh untuk musafir dan untuk sakit dan untuk hujan. Musafir, sakit, hujan. Hujan tu saya tak boleh nak syarah lah. Saya pun tak ingat cara dia sebab saya tak pernah buat. Tapi setengah-setengah orang Arab buat macam mana syarat-syarat dia saya lupa. Tak apalah, hujan. Sakit yang menyusahkan ni boleh kita jamak. Dan saya ni biasalah jamak ketika saya sakit. Ketika saya operate dulu tahun 2014 dan 2014 kali 2006 saya jamak sebab operate teruk kan, 25 jahitan perut tu. Jadi saya jamak. Macam mana jamak? Saya sembahyang zuhur 4 rakaat, sembahyang asar 4 rakaat. Qasar tak boleh. Peruntukan jamak sahaja boleh. Maka saya pun sembahyang zuhur 4 rakaat, sembahyang asar 4 rakaat. Waktu mula-mula saya kena tu sebab sakit sangat, tak tahan sangat, saya pun
Semayang Zuhur dengan asar pukul 6.45. Bila wudukkan saya pun semayang Zuhur jamak takhir lah tu. Semayang Zuhur dengan asar, angkat takbir, semayang Zuhur 4 rakaat, angkat takbir, semayang asar 4 rakaat. Jadi pukul 7 siap semayang Zuhur dan asar. Pukul 7 lebih-lebih orang pun azan maghrib. Saya pun semayang pula maghrib dengan isyak. Itu waktu mula-mula kena sakit. Waktu mula-mula tak tahan. Jadi saya semayang jamuk apa? Jamuk 4 waktu. Jamuk 4 waktu lah tu, cuma dalam waktu yang tepat lah. Faham tak? Jangan pula jamuk 4 waktu dalam waktu isyak. Tak boleh. Yang tu betul lah saya buat tu. Zuhur asar pukul 6.45, pukul 7 siap macam tu. Pukul 7 10 minit masuk maghrib, jamuk pula maghrib dengan isyak. Baik. Dibolehkan bagi orang yang sakit. Tapi lepas okey sikit, dah sikit, saya tak buat gitulah. Saya jamuk comel lah. Jamuk takdim untuk zuhur asar, kemudian jamuk takdim maghrib isyak. Tak ada masalah lah. Lepas tu dah okey lagi, tak jamuk dah lah. Maknanya nak bagi tahu boleh kerana sakit. So, orang dialisis pun sama. Dibolehkan kerana sakit. Okay? Dia panggil jamak suari ke apa Ustaz yang tu? Ada? Ada satu kes dia bukan suari jamak suri. Suri Faham tak maksud suri? Suri maksud dia bentuk, surah gambar. Surah pun gambar. Jam'un suri, jamak dalam bentuk jamak, tapi dia tak jamak sebab dalam waktu. Dia mengakhirkan yang pertama, mengawalkan yang itulah yang dipegang oleh mazhab Hanafi. Dia kata jamuk sebenarnya jamuk suri yang ada. Dan saya buat jamuk suri ni ketika saya kena chicken pox. Chicken pox saya ketika nyakit. Orang nak ajar. Jadi bila saya kena chicken pox waktu saya kat universiti dulu, chicken pox yang amat teruk. Tak ada tempat. Jadi doktor pun terkejut tengok. Jadi saya nak basuh muka tu, dia punya miyang tu Tuhan je tahu. Dia punya miyang nak ambil wuduk tu. Jadi ayah saya kata, Rifki ambil wuduk sekali je lah. Dia kata, nak lagu mana? Awak semayang dekat-dekat waktu. Jadi dah awak rasa miyang sangat. So pukul 4 suku tu, di Kelantan 4 suku, saya pun ambil wuduk. Semayang Zuhur 4 rakaat. Lepas tu orang pun azan. Saya pun semayang asar 4 rakaat. Itulah contoh jamak suri. Boleh faham? Boleh. Tu jamak suri. Jamak suri suari. Jangan suari, suri Daripada dulu saya sebut suari. Tak tahu lah. Kaedah dia kalau perkataan itu berakhir dengan ta marbutah, surah dia jadi suri. Saya ingat lecturer saya sebut suari. Ada suri. Dia tak jadi jamak. Dia takkan jadi suari, dia takkan jadi jamak, dia akan jadi mufrad. Bila ini dalam bab an-nisab, dalam bab lecturer saya salah sebut. Ustaz, yang kalau sekarang ni ada yang tanya pasal COVID, doktor ni kan, kalau yang kes doktor, kalau dia kena operation tu lama, ataupun sekarang yang COVID ni terpaksa pakai PPE, susah nak ni tu macam mana? Yang tu ada dalam buku Fake COVID, boleh baca Fake COVID. Fake COVID mana? Fake COVID telah dikeluarkan dalam buku tu. Fake COVID. Satu lagi ketika almarhum ayah saya operate, Dr. Zahari. Dr. Zahari ini seorang doktor yang nak operate tu ayah saya. Dia datang jumpa ayah saya, dia kata saya akan operate tu awak mula pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Ayah saya kena kanser pankreas sampai pukul 5 petang, dia kata. Jadi dia pun tanya ayah saya, adakah boleh untuk saya jamak, dia kata. Dia tanya ayah saya sebelum operate. Ayah saya pun jawab, Alhamdulillah. Saya ingat ayah saya jawab. Kenapa dia? Orang yang semayang macam doktor nak operate perut saya. Kalaulah saya mati waktu doktor operate pun saya tak takut dah, sebab ada orang baik dah sebelah saya. Saya ingat ayah saya cakap gitu. Habis macam mana jawapannya? Tak apa. Rifki, dia kata, Rifki cari jawapan. Ayah nak operate. Rifki balik, Rifki cari jawapan, Rifki bawa jawapan kepada doktor ni. Saya pun balik, saya pun buka lah kitab fiqh semasa. Fiqh muasarah. Karangan Dr. Yusuf Qardawi. Dalam buku tu ada menyebut tentang keharusan jamak kerana pembedahan. Jadi saya pun photostat, saya pun tunjuk pada doktor tu.
Maknanya kerana pembedahan tu boleh, dibolehkan. Sebenarnya kita ni kadang-kadang kita tambah ilmu sebab-sebab macam tu. Sebab-sebab berlaku kes-kes sebegitu. Jadi saya duk fikir Allah takdirkan saya ni banyak nyakit tu, itulah kelebihannya. Boleh saya tambah ilmu. Ustazah Yasira sedap ayat aku. Tapi sebenarnya manfaat daripada benda-benda sebegitu tu banyak sangat-sangat. Banyak juga dosa Ustaz. Amin. Cikgu Hamzah tanya apa, jamak takhir memang boleh dilewat-lewatkan. Cikgu Hamzah, maksudnya macam mana tu? Jamak takhir tu dia bukan maknanya jamak takhir tu macam kes saya tadilah. Saya lewat-lewatkan tu sebab, tapi dalam masa lagi, sebab itulah sebab saya tak boleh nak ambil wuduk banyak kali. Dalam keadaan susah tu. Jadi saya kira ambil wuduk sekali je lah. Dan ambil wuduk ni memanglah kita di hospital kan, tahulah orang dia banyak isu. Jadi banyak. Jadi asalnya kena semayang awal lah, macam mana pun baik semayang awal lah. Tapi ni sebab apa? Sebab uzur. Jadi sebab keuzuran. Ada ni dia lah, ada kelonggaran. Okey. Cukuplah sekadar tu hari ni saya rasa. Kalau ada apa-apa boleh PM, insya-Allah kita boleh bincang pula lain kali. Itu sekadarnya. Tak ingat nak niat jamu. Ni isu juga. Tak ingat nak niat jamu. Tak ingat nak niat jamu pada waktu yang pertama. Tak ingat. Dia kena niat jamu ni niat ni bukan kata niat ni kalau contohlah dah, kita turun rumah kita tu dalam masa waktu tu kita dah ada niat dah niat dah. Ada dah terlintas. Terlintas dalam hati aku ni, aku nak jamak. Boleh dah. Isu ada berlaku isu waktu saya pergi KL tertidur. Pergi KL waktu tu sebab Open University Malaysia nak thesis tu hantar esok juga. Saya pun malam tu saya tak tidur. Bawa siap thesis. Siap saya bawa kereta pergi ke KL. Tak tidur langsung sama dengan anak saya. Tak tidur sampai tu saya pun hantar thesis. Hantar thesis pukul 6 petang. Balik rumah adik saya, sampai rumah adik saya lebih kurang pukul tak sampai pukul 6 petang ni. Pukul 6.30 tu, saya duduk rumah adik saya kata, nak apa bang? Nak tidur. Ngantuk sangat. Saya pun tidur 6.30. Tidur 6.30 tu, ingat nak bangun lah, nak niat ke? Nak niat lah sembahyang maghrib ni. Nak niat maghrib ni kan. Sebab kita nak jamak dengan isyak, jamak takhir tu, faham tak? Nak jamak. Nyetak bangun. Letih sangat. Saudara tu, pukul berapa tu? Pukul 12 malam. Pukul 12 dah. Aku tak niat, tadi aku tidur. Jadi waktu tu saya dimaafkan kerana saya tertidur. Manna ma'an salatin, siapa-siapa yang tertidur daripada salat, falyusalliha idza dzakaraha. Maka dia boleh sembahyang ketika dia ingat. Jadi saya pun bangun malam tu, saya pun sembahyanglah maghrib, saya qada lah maghrib saya 3 rakaat qada lillahi taala. Kemudian saya sembahyang isyak 2 rakaat. Sebab apa sembahyang isyak 2 rakaat? Sebab saya musafir. Boleh sembahyang isyak 2 rakaat. Boleh faham tak? So, boleh faham tak isu tu? Jadi saya sembahyang maghrib tu kerana tertidur. Jadi isu yang ditanyanya, dia terlupa niat waktu dalam sembahyang maghrib. Kalau terlupa niat tu, kalau terlupa sungguh lah, kalau ada lah. Kalau kata lah, mari nak jamak tak apa dah. Terlupa lah tu terdetik kan, saya tolong translate lah. Tak sebut lah orang faham. Kalau terlupa sungguh nak niat nak tu, maka dia masuk dalam kategori manna ma'an salatin au nasiyaha. Siapa-siapa semak tidur dan dia tak semayang atau dia lupa. Seolah-olah dia lupa lah semayang maghrib tu. Maka kadang-kadang nanti dia semayang maghrib tu, dia niat qada lah maghrib tu. Kemudian dia sembahyang isyak pula 2 rakaat. Boleh faham? Sebab dia dimaafkan lah, sebab dia terlupa sembahyang. Langsung tak ingat. Dia terlupa lah sembahyang, masuk dalam kategori terlupa sembahyang. Okey? Jelas Baik. Ustaz, sama dengan orang hilang ingatan. Orang hilang ingatan ni kita bincang 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. Orang hilang ingatan ni dia berakal
dan tak berakal. Ingat tak yang kita bincang 2 minggu Dalam bab solat tu. dalam bab solat. Syarat wajib solat ialah orang yang berakal. Kalau dia tidur, dia wajib qada. Tapi kalau dia hilang akal, tengok. Hilang akal dia, setengah mazhab kata kalau hilang akal sehingga, kalau fatwa apa? Fatwa apa ni? Fatwa wilayah persekutuan, kalau hilang akal tu berlaku 3 hari. 3 hari, lepas tu dia sedar. Maka dia kena qada sebab 3 hari. Tapi kalau dia hilang akal tu sampai 3 tahun, maka tak wajib qada lah. Atau hilang akal sampai lebih 3 hari, 5 hari, tak wajib qada. Sebab dia dianggap sebagai orang yang hilang akal. Okey, orang yang tidak berakal dan tidak wajib baginya sembahyang. Okey, banyak tu ini ni padan dah lah. Syarifah Ablah, Ustaz Syarifah Ablah tanya tu, ada ke kalau sebab kenduri boleh jamak Ustaz? Macam tak tahu dengar je. Syarifah dengan mana Syarifah? Sekejap. Ada seorang ustaz cakap boleh jamak sebab kenduri, ada Ustaz? Nanti kejap, yang ni isu besar ni. Isu besar macam mana? Dia jamak ni yang pertama saya sebut tadi kerana sakit, sakit, hujan. Ada satu lagi, al-jam'u lil hajah. Jamak kerana keperluan mendesak. Jadi adakah kenduri sebab nak layan orang termasuk dalam keperluan mendesak? Itu berlaku khilaf di kalangan ulama lah. Setengah ulama kata tak apalah sebab nak layan tetamu apa semua tu. Setengah ulama kata tak boleh. Tapi saya mengambil pendekatan tak boleh lah. Saya tak kata boleh. Saya tak kata boleh sebab tinggal sekejap je. Sebab semayang cuma tak dapat duit salang kaut lah. Tu je lah. Kita suruh wakil lah tu lah. Tu lah. Agak-agaknya boleh terima tak? Boleh terima tak? Apa nama tu. Jadi bagi saya, Kan kita biasa pergi kenduri tak ada duduk solat, kan ada wakil. Tapi dia tidak ada dalam kategori semayang. Dia tidak ada dalam kategori apa? Kategori apa nama panggil, kategori musafir, kategori sakit, kategori hujan, tapi dia kategori hajat. Setara mana hajat tu mendesak ke tak mendesak tu, yang tu kalau anda mengatakan kalau ustaz tu macam doktor tadi hajat juga, tapi hajat tu memang mendesak. Tapi yang ni hajat tu mendesak ke tak mendesak, kalau ustaz tu kata boleh, dia menganggap itu mendesak. Bagi saya tak menganggap itu mendesak. Bagi saya lah, saya tak tahulah. Sebab saya tak pernah lagi kenduri. Anak saya belum kahwin lagi. Tapi mungkin kita tengok situasi juga ke keadaan atas keperluan mendesak tu setara mana, keterdesakan dia tu. Kalau kata Syekh Mutawalli Sya'rawi kata apa? Dia kata kalau mu sakit perut nak buang air, mu tinggal tak? Cuba tanya. Macam mana? Kalau mu sakit perut? Kalau kamu sakit perut nak berak, sudah cakap lah. Mu tinggal tak? Tinggal. Tak? Tinggal pula nak berak, nak sembahyang tak tinggal. Senang jawab. Macam tu lah. Itu kata mendesak dengan tak mendesak tu. Okey, jelas dah tu. Nak sembahyang. Tapi kalau dalam kes apa nama operate ni, kita tak boleh lah pula nak samakan dengan buang air besar tu, sebab operate ni di isu lain dan isu nyawa. Ada macam tu. Okey. Ada lagi? Ada lagi, jawab Ustaz. Jawab. Saya kau tanya. Ustaz, kalau situasi saya nak naik bas ke Kelantan dari JB, maghrib dah masuk. Waktu di kawasan Mukim, boleh ke nak jamak terus dengan isyak? Yang ni. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh lah, sebab kita masih berstatus mukim, bukan berstatus musafir. Tapi adalah kalau tengok banyak-banyak pandangan tu, adalah pandangan-pandangan yang mengatakan boleh. Ada. Yang ni saya jawab atas dasar mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i. Kalau nak cari pandangan-pandangan lain yang mengatakan boleh tu, adalah, bukan tak ada. Mungkin atas Abah ni tak nak berhenti dah. Katalah tak nak berhenti dah katalah. Jadi mungkin nak sembahyang atas Abah pun payah juga. Mungkin kita akan mungkin sebahagiannya ambil jamak mendesak. Ni sembahyang jamak saja, dia tak qasar. Lil hajah. Dia ambil peruntukan tu sebab bagi dia mendesak sangat. Mungkin ambil peruntukan itu. Jadi dia sembahyang maghrib 3 rakaat, dia sembahyang isyak 4 rakaat. Dia tak sembahyang 2 lah sebab dia belum musafir. Sebab
peruntukan qasar hanya ada pada musafir. Tapi peruntukan jamak ada pada mendesak tadi tu. Boleh faham tak? Gila, saya pernah dengar lah Ustaz, macam contoh kalau kita nak solat tu, kita pergi solat dekat stesen tu, tapi kita seorang-seorang bawa beg, tarik beg tak ada orang jaga orang semua tu, macam dia kata boleh lah solat kat rumah. Dia panggil boleh solat tapi tidak boleh dibuat sokmo-sokmo. Allah yattakhidahu adatan. Okey, cukup lagi ni, banyak ni. Saya dah penat dah. Okey. Okey. Ada soalan lagi tak? Tanya tu soalan lagi. Terus Wadi tanya tu Ustaz, satu, kita nak dapat pahala jemaah, boleh ke kita solat jamak dengan jemaah solat biasa sedang duduk tahiyat akhir? Dia gini. Orang yang sembahyang qasar tidak boleh ikut sembahyang tamam. Ustaz, saya datang tu dia duduk tahiyat awal, dia naik, katalah kita nak sembahyang zuhur. Saya tahu dia tahiyat awal, saya datang tu saya tengok dia naik tahiyat awal. So dia ada 2 rakaat Ustaz. So saya ikutlah, so saya siap sama dengan imam. Boleh tak boleh? Jawabnya tak boleh sebab tak start sama dengan imam. Boleh faham saya? Dia gini, orang yang qasar tak boleh ikut yang jamak. Yang tamam. Yang tamam boleh ikut yang qasar. So kalau nak pahala jemaahnya, pergi jumpa imam. Mam, saya jadi imam, saya sembahyang 2 je. Lepas tu awak bangun, abang bagi 2 rakaat. Boleh. Siapa? Habis siapa berani buat gitu. Dia satu lagi kes terakhir. Kita berhenti kat RNR. Kita tengok pakcik ni nampak pakai kopiah, pakai jubah ni, orang alim ni. Semayang. Kita ingat ke dia semayang jamak. Dia pun akad takbir, Allahu Akbar semayang. Tiba-tiba kita pun niat lah. Saja aku semayang, zuhur 2 rakaat, qasar. Kita niat qasar. Tiba-tiba rakaat ketiga dia naik. Sebab tengok dah pakai jubah ni, ingat kan nak jamak, nak qasar juga. Rupanya dia tak belajar tajuk qasar. Katakanlah. Jadi kita sekarang kita akad takbir tadi sebagai niat qasar. Tapi kita ikut imam niat jamak. Macam mana nak buat? Soalan saya, macam mana nak buat? Dia dah naik dah. Mufarakah. Mufarakah tak boleh. Jawabnya kita kena tamamkan niat pada waktu tu. Kan betul. Tamamkan niat. Maknanya kita kata waktu tu, aku tamam lah. Kita pun naik lagi 2 rakaat. Isu ni biasa berlaku lah di arena saya banyak kali kena. Okey. Saya pun qamat. Allahu Akbar. Sudah qamat tu, saya ingat ke dia nak jamuk lah. Kemudian, dia pun tak tolak kita jadi imam. Sebab kita tak pakai kopiah apa kan. Jadi, dia pun semayang. Sudah semayang, kita tengok, 4 rakaat. Naik rakaat 3. Saya pun naik rakaat 3. Satu kes. Kes yang kedua berlaku, pernah berlaku di satu tempat ni. Kami pergi ziarah baru ni. Mungkin ustaz tu ada dalam minggu. Ustaz tu. Kami pergi ziarah, geng-geng ustaz pergi ziarah menteri baru ni. Menteri Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Jadi waktu ziarah menteri tu kami pun berhentilah semayang di rumah orang kaya. Rumah ni orang kaya ni. Jadi imam dah bagi tahu kita isyak dulu Imam dah bagi tahu, saya dengar lah. Kita isyak waktu tu semayang jamak takhir. Isyak dulu baru maghrib Okey. Jadi hamba Allah ni, seorang ustaz kita ni, dia mungkin tak perasan isyak dulu. Dia ingatkan maghrib dulu. Jadi dia duduk belakang tu imam betul. Belakang tu imam saf pertama. Jadi imam ni Allahu Akbar semayang. Jadi imam ni dia semayang isyak dulu. Kan? Bila semayang isyak dulu, yang ni semayang maghrib. Atau balik bukan. Dia semayang, dia beritahu kita semayang maghrib dulu dia beritahu kita semayang maghrib dulu. Bila kata semayang maghrib dulu, makmum ni dia tak dengar imam tu cakap semayang maghrib dulu. Jadi dia ni ingatkan nak semayang isyak dulu. Boleh faham tak? Dia ingat nak semayang isyak dulu. Jadi dia duduk betul-betul belakang imam. Bila duduk belakang imam, dia pun usalli fardal isyak lah. Qasar 2 rakaat. Imam pula usalli fardal maghrib 3 rakaat. Jadi imam pun semayanglah maghrib. Dia bila sampai rakaat kedua, dia duduk tahiyat akhir lah. At-tahiyat akhir. Dia kata imam semayang maghrib. Imam pun naik Allahu Akbar rakaat 3. Dia nak buat macam mana? Jawabnya dia kena tamamkan juga. Dia pun naiklah rakaat ketiga. Sudah naik rakaat ketiga,
Imam salam, dia naik tambah lagi satu rakaat. Rakaat apa? Rakaat ni lah, satu lagi rakaat isyak lah untuk cukupkan 4 rakaat isyak. Lepas tu dia duduk belakang, pelik lah orang lain semua tu. Dia seorang bangun. Sudah semayang pun dia datang jumpa saya. Lagu tu dah Ustaz tak? Betul tu. Betul kan tawak tu. Anda tak mamkan. Betul kan tawak. Ustaz kita lah, salah seorang. Saya rasa dia ada lah ni. Tu kisah. Sebab tu kena ada ilmu. Okey? Okey, cukuplah. Ustaz, satu lagi Ustaz. Mana? Ada jemaah tengah solat, tapi kita tak tahu dia solat zuhur ke asar kat Red Al. Kita tahu dia musafir juga. Jadi kita nak masuk, boleh ke kita niat makmum atau solat sendiri? Niat makmum lah, tak apa. Dia solat asar, kita solat zuhur, tak apa. Niat makmum. Macam kita semayang isyak ikut tarawih, dia kan tarawih, kita isyak. Tak ada masalah. Okey? Jangan semayang seorang-seorang, rugi. Dah ada penyelesaian. Kalau kita niat pasal, boleh tamam lagi. Okey? Beres, setakat itu sajalah hari ni. Moga-moga memberi manfaat. Terima kasih. Sebelum keluar tu, minta kat chatting ni, tulis dari mana. Suka juga tengok daripada mana untuk berkawan. Okey, setakat itu sajalah. Tulis tu, type tu, daripada mana. Okey, boleh keluar. Kita jumpa. Yang belum isi kehadiran tu isi saya dah letak juga kat grup tu. Kalau ada yang masuk pakai. Ustazah Zaiti dari Tamayu. Tak apalah, tak tulis tu. Sungai Buloh, Uda Utama, Sini. Seri Pristana kat mana? Terengganu, Tamayu ni Izzah ni. Keluang. Pasir Mas, jauhnya Pasir Mas. Sebut Pasir Mas teringat. Subang, Subang Ustaz ni. Keluang. Hitam, Kuantan pun alhamdulillah. Rahmat pandemik. Kuantan, Selising Kelantan ada. Selising Kelantan tu boleh hajah-hajah lah. Klik Kelantan Ustaz pula. Baca. Lama Kelantan ni. Maknanya orang Kelantan dah kenal ni, boleh balik. Boleh gini tak payah balik lah Ustaz. Boleh ni dengan orang Kelantan. Boleh gini. Tu, kehadiran kat mana ni? Tak jumpa. Dekat chat. Ada tak? Bubur sekali lagi lah. Sekali lagi masuk lagi. Kopi. Bubur sekali lagi nak kopi nak buat. Kopi. Ustazah mana? Ustazah Nur Kalami ni? Terengganu Ustaz. Terengganu. Mana Terengganu? Kuala Neru kat Gombadok ni. Krisi Kuala Neru. Atas kiri lah ni. atas kiri tu. Yalah hak kita. Set kita tu. Tak ingat kau Kak Azah. Suara sebab Kak Azah. Dia kau Kak Azah masuk dengan anak dia. Tak saya ganu. Rembau. Rembau asal tege. Allah. Ni Kak Nun saya dah letak tu. Dekat mana? Dekat baru letak tu chat Okey, baik, terima kasih. Okey. Tak Orang apa. tua pun ada kan tadi. Orang tua ada tadi. Keluar. Pengetua Skudai pun ada. Orang tua Skudai ada. Orang tua Tamayu ada. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semua Ustazah. Okey, terima kasih. Puan Hajlah bagi ruang. Tu lagi besar. Saya nak ajak semua datang rumah saya, tak dapat kan? Okay. Kalau ajak datang rumah, kena buat makan juga lagi sedap. InsyaAllah. Boleh je, insyaAllah. Tunggu. InsyaAllah nanti lepas pandemik kita buat. Lepas pandemik kita buat, insyaAllah. Janji yang Terengganu tu datang. InsyaAllah. Okey, saya undur diri Kalau Kak Raziah undur, maksudnya semua terlive dengan Kak kan? Boleh ni lah. Cuba tengok macam mana. Akak ada live dengan tu. Cuba tekan nak mana satu. Akak nak ni. Kejap saya nak bagi tahu. Kalau akak tu yang tu semua live. Kalau yang tu dia keluar apa Kak? Try ni. Mana bila you buat lagu tu, mana you boleh baca dah hokmunya. Aduh. Ustaz, nak tanya sikit boleh Ustaz? Ya. Tadi Ustaz terangkan ada imam tu niat maghrib. Kita niat isyak 2 rakaat. Ya. Tapi kita perasan imam naik maghrib lah, rakaat ketiga.
Ya. lepas tu kita tamamkan niat kita. Lepas imam bagi salam, kita tamam tu maksudnya kita tamamkan niat isyak 4 rakaat Ustaz? Ya, kena isyak lah sebab kita nak isyak. Bukan tamamkan maghrib. Walaupun waktu tu contohnya kita nak solat jamak sebenarnya. Kita tak boleh tamamkan ke niat maghrib balik Tak boleh. Dia wajib ke isyak juga Isyak. Kita tamamkan isyak, lepas tu kita sembahyang maghrib pula 3. Lepas tu. Dia tak boleh. Ustaz, walaupun tu jamak takdim. Cakaplah. Okey, walaupun sama ada jamak takdim ataupun takhir, maksudnya tak kisahlah. Maksudnya memang bila kita niat isyak tu, bila tamam tu kena solat yang sama. Kalau takdim, dia tak boleh niat isyak, dia kena maghrib. Oh ya, betul lah. Dia mana boleh. Takdim dia kena maghrib dulu. Dia tak boleh isyak Dia dulu. memang takhir lah. Okey. Gitu. Maksudnya kalau tiba-tiba imam so kita memang kena isyak tamam kepada 4 rakaat lah. Ya. Okey. Alright, terima kasih Ustaz. Nak confirmkan tu je. Okey. Terima kasih sama-sama. Ramai sama-sama ni. Okey. Alhamdulillah. Macam mana nak apa ni? Salam, Ustaz Rifki. Ya, wassalamualaikum. Ustaz Ali tak tanya lah. Aduh. Kejap je. Tanya. Kalau kita tertidur Ustaz kan. tanya saya dapat tahu. Kalau kita tertidur daripada malam kan, subuh kita tertinggal subuh, bangun-bangun pukul 10. Kita terus bangun tanpa niat qada betul solat. Ke niat qada? Dia gini, kalau anda tak niat qada boleh jadi qada. Oh, jelah ada qada lah. Jelah maksudnya dia niat biasalah. Okey macam yang tadi. Kalau anda nak qadaan pun boleh. Sebab niat adaan qadaan ni tak termasuk dalam benda yang wajib dinyatakan. Okey. Kalau dalam waktu adaan, luar waktu qadaan. Okey, macam yang kes Enta tadi kan, tertidur tadi kan, yang tak penat tu kan, Enta tidur asar betul? Sebelum maghrib. asar. Sekarang Enta kata memang nak jamak, tapi Enta tapi terlepas melewati waktu maghrib, bangun pukul 12 malam. Maksudnya kalau sembahyang maghrib terus biasa gitu jamak, tak apa dah? Tak apa. Dia dah jadi qada tu. Alright. Okey. Dah jadi qada tu. Tapi anda maknanya anda sembahyang tak jamak lah tu. Anda sembahyang satu-satu. Okay. Anda tak sembahyang jamak, anda sembahyang satu. Anda tidak niat jamak. Anda sembahyang satu, sembahyang maghrib. Satu sebab atas dasar qada. Tapi tak sebut qada pun tak apa. Tapi ada sembahyang isyak atas dasar 2 rakaat. Kenapa? Kerana anda musafir. Maksudnya dia tak boleh jamak lah tadi Sebab anda tak niat. Tak niat. Syarat untuk jamak ialah kena niat dalam waktu pertama. Okey. Kan? Gitu kan? Ya, betul. Tadi tu Ustaz sembahyang jamak ke sembahyang biasa yang orang terlupa bangun maghrib tu? Saya sembahyang biasalah sebab saya tak boleh jamak. Saya tak niatlah jamak tu. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat qada kerana Allah Taala. Orang yang belakang tu yang niat isyak kan? Yang belakang niat isyak tu qasar saja. So dia kena tambah lah. Qasar saja 2 rakaat. Kenapa qasar? Sebab saya musafir. Saya diberi peruntukan qasar. Okey. Sembahyang jamak takhir ni kena sembahyang isyak dulu baru maghrib Ustaz kan? Boleh dua-dua. Boleh dua-dua Ustaz? Boleh dua-dua. Yang lebih afdal Ustaz? Yang lebih afdal tak boleh nak bagi tahu lebih afdal mana satu. Sebab boleh dua-dua. Boleh dua-dua. Okey. Sebab apa? Sebab dia kaedah dia gini. Kenapa ambil isyak dulu? Kerana menghormati waktu tu waktu isyak. So kita hormat tuan rumah lah. Satu. Kenapa maghrib dulu? Sebab menghormati turutan maghrib datang dulu baru maghrib. Baru isyak. So atas dasar penghormatan ke atas waktu dan penghormatan atas turutan. So dua-dua baik belakang. Okey? Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Ustaz, saya ni bukannya ustazah tapi saya minat nak masuk kerut ni. Yang ada tu. Saya bukan ustazah. Dia punya lain. Jumpa dengan saya sobat Kelantan, saya kerut Kelantan. Muka saya Kelantan dulu. Tapi sengaja di Ganu ni kau Ganu. Lepas tu kerut Kelantan tu dia royak sok mula ada apa-apa ilmunya. Lepas tu saya tengok. Saya pun naklah nombor ustaz kalau saya nak rujuk lain kali ustaz boleh tak? Nombor saya? Nombor saya boleh. Kita boleh bagi. Saya tarik kat chatting. Sambil ustaz sebut. Saya tarik kat chatting. Ada dah chatting. Baik.
Ah, 01 ni 715 305. 01 ni 715 005. 5. Bakal sokok lagi ni weh. Lupa. Ya sokok. Terima kasih banyak Ustaz deh. Sama-sama. Atas InsyaAllah. ilmu perkongsian ni saya rasa banyak saya dapat ilmu malam ni insya-Allah. Barokah Ustaz. Amin, doa-doa banyak insyaAllah. Saya doakan semoga Ustaz boleh balik ke kampung buat Amin, marah ke Johor dengar. Sudah ke Johor marah dah lah. Mbak tak apa ilmu ni kongsi dukuk. Wajar Razia dah marah dah. Orang pergi JB. Gak mana tahu takut masa mulut ramai-ramai pakai doa tu Ustaz boleh balik kampung dekat Mok okey. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, Amin, terima kasih banyak deh. Maaf saya batik Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya tutup ya Ustaz. Okey, boleh tutup. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustaz. Sama-sama. Tidur malam ni puas hati. Kantuk. Syukran Syekh.